Buletin Utama 21 September bersama saya Nur Syukrina Muhammad nerakan penyampai. Saya Nur Fatihah Darus. Teruskan bersama kami. Isu pelanggaran etika kewartawanan dilihat semakin hari semakin berada di tahap yang membimbangkan. Kredibiliti seorang wartawan semakin tidak mendapat tempat di hati netizen kerana berlakunya banyak penyebaran berita palsu sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi. Sebelum kita bergerak lebih lanjut mengenai isu pelanggaran etika kewartawanan, molek terlebih dahulu kita mengetahui asasnya. Etika merupakan satu garis panduan moral dalam hidup manusia mengenai apa yang betul dan apa yang salah. Sebagai seorang wartawan, etika kewartawanan adalah berlandaskan kepada tanggungjawab dalam pemberitaan. Tanggungjawab yang diutamakan adalah laporan berita secara adil, tepat dan sejujur mungkin, serta melindungi sumber-sumber berita dan menghormati kerahsiaan sesuatu maklumat. Berpandukan kepada etika kewartawanan Malaysia, tugas utama wartawan adalah melaporkan kebenaran dan menghormati hak orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang benar. Dalam melaksanakan tugas, wartawan menghayati kebebasan memungut dan menyiarkan berita secara jujur serta berhak membuat ulasan dan kritikan yang saksama. Wartawan hendaklah menggunakan cara yang wajar untuk mendapatkan berita, gambar atau filem dan dokumen. Sebarang maklumat yang tersiar yang didapati tidak benar hendaklah diperbetulkan. Wartawan hendaklah menghormati kerahsiaan sumber berita. Wartawan juga hendaklah berbudi pekerti ketika menjalankan tugas dan mengelakkan diri daripada plagiarisme dan hasutan, tuduhan tidak berasas serta rasuah dalam apa bentuk sekalipun. Wartawan hendaklah menghindari siaran berita rencana yang bersifat perkauman, melampau dan bertentangan dengan tata susila masyarakat majmuk Malaysia. Wartawan hendaklah memahami undang-undang dan peraturan negara yang berkaitan secara langsung dengan profesen mereka. Kita terus ke contoh-contoh isu pelanggaran etika kewartawanan menerusi segmen Isu Panas Lagi bersama wartawan Nora Elena dan Linda Rozi. Terima kasih rakan penyampai di Seri Pentas bersama saya wartawan Nora Elena di perkarangan Majlis Sukan Negara. Terkini saya bawakan berita lanjut berkenaan kenyataan yang disalah petik oleh seorang wartawan akhbar The New Straits Times. Bulan lalu, satu laporan akhbar bertarikh 3 April 2023 telah disiarkan mendakwa bahawa pegawai Institut Sukan Negara ISN tidak memberikan sokongan kepada atlet kebangsaan semasa Sukan Olimpik Tokyo 2020. Wartawan akhbar tersebut kononnya memetik kenyataan daripada Ratu Terjun Negara iaitu Datuk Pandalela Rinong. Menerusi laman X, Datuk Pandalela Rinong telah menjelaskan bahawa laporan akhbar tersebut ditulis tidak mengikut apa yang dimaksudkan ketika temu bual bersamanya. Beliau juga menegaskan bahawa beliau tidak menyebut apa-apa perkara seperti yang ditulis oleh wartawan akhbar berkenaan, khususnya membabitkan dakwaan terhadap pegawai ISN dan MSN. Majlis Sukan Negara telah mengeluarkan satu kenyataan bagi menafikan laporan akhbar tersebut. MSN dalam kenyataannya memaklumkan Institut Sukan Negara mempunyai 4 pegawai yang berdaftar untuk memberikan perkhidmatan kepada kontingen negara di perkampungan Sukan Olimpik Tokyo itu. Menurut MSN lagi, 4 pegawai berkenaan dibantu oleh 9 lagi pegawai ISN yang ditempatkan di Sekretariat Luar kerana kekangan jumlah kad akreditasi seperti yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Manakala jumlah pegawai MSN yang berdaftar bersama kontingen negara ke Tokyo hanya seorang. MSN turut menjelaskan wartawan akhbar tersebut tidak menghubungi mana-mana pegawai MSN untuk mendapatkan penjelasan sebenar berhubung kandungan berita yang telah disiarkan. Berdasarkan tindakan wartawan akhbar NST itu, wartawan itu telah melanggar etika kewartawanan iaitu gagal melaporkan kebenaran dan tidak menghormati hak orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang benar. Laporan akhbar yang disiarkan itu juga telah memburukkan nama Majlis Sukan Negara yang bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada kontingen negara sepanjang Sukan Olimpik Tokyo yang lalu. Selain itu, wartawan NST tersebut juga telah melanggar etika kewartawanan berkaitan
Sebarang maklumat tersiar yang didapati tidak benar hendaklah diperbetulkan. Sebaliknya, wartawan tersebut tidak mengambil apa-apa tindakan berhubung kesalahan berita yang telah disiarkan. Hal seperti ini adalah tidak wajar berlaku dalam dunia penyiaran. Hal ini kerana sebagai seorang wartawan yang beretika, wartawan tersebut perlulah menjalankan tanggungjawab dengan komited dan sesuai dengan bidang profesional yang telah diceburi. Sekian sahaja daripada saya berkaitan isu pelanggaran etika. Kita bersama pula dengan rakan setugas Linda Rozi. Terima kasih rakan sejawat. Bersama saya wartawan HOTS Linda Rozi yang membawakan anda berita lanjut dari luar negara berkenaan Mahkamah Moskow enggan dengar rayuan wartawan Amerika Syarikat yang dipenjarakan. Semalam, wartawan Wall Street Journal Ivan Gersovich hadir di Mahkamah Bandaraya Moskow memohon pembebasan dari penjara atas tuduhan pengintipan. Tetapi mahkamah enggan mendengar rayuannya dan mengembalikan kes itu ke Mahkamah Rendah untuk menangani pelanggaran prosedur. Mac lalu, seorang wartawan akhbar Wall Street Journal, WSJ, didakwa telah terlibat dengan aktiviti pengintipan di Rusia. Memetik satu kenyataan Perkhidmatan Keselamatan FSB melaporkan bahawa Ivan Gersovich, 31, telah ditahan di bandar Yekaterinburg di Ural ketika cuba mendapatkan dokumen sulit. FSB mendakwa bahawa Ivan Gersovich telah mengintip demi kepentingan Washington dan mengumpulkan maklumat mengenai perusahaan kompleks perindustrian tentera Rusia yang merupakan rahsia penting negara, jelas laporan itu. Berdasarkan berita tersebut, wartawan Amerika Syarikat itu telah melakukan pelanggaran etika kewartawanan iaitu wartawan tidak menggunakan cara yang wajar untuk mendapatkan berita, gambar atau filem dan dokumen, malah telah melakukan pengintipan secara haram sehingga diberkas oleh pihak keselamatan negara tersebut. Bukan itu sahaja, etika memahami undang-undang dan peraturan negara yang berkaitan secara langsung dengan profesion mereka turut tidak dipatuhi sehingga berani mengambil risiko mengutip data di negara orang tanpa mematuhi undang-undang negara tersebut. Buat pengetahuan semua, kes ini masih lagi dibicarakan. Demikian pihak wartawan mengaku tidak bersalah, akan tetapi pihak Keselamatan Negara Rusia FSB tetap berkeras menyatakan bahawa wartawan itu bersalah. Kes sebegini selalunya akan diselesaikan mengikut ketetapan undang-undang negara tersebut, sama juga di Malaysia, iaitu Akta 88 atau dikenali sebagai Akta Rahsia Rasmi 1972 dalam Seksyen 3 iaitu penalti bagi pengintip boleh dikenakan penjara seumur hidup sekiranya didapati bersalah sepenuhnya. Sumber dari Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Jabatan Perdana Menteri. Moral dari kes ini, sekiranya seseorang wartawan hendak menjalankan penyelidikan di negara luar, maka mereka perlu mengkaji terlebih dahulu polisi atau etika kewartawanan di negara tersebut supaya tidak berlaku sebarang pelanggaran yang boleh membahayakan keselamatan diri, keluarga dan negara. Bak kata pepatah, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap. Sekian daripada saya, kembali semula ke Sri Pentas. Akhir kata, isu pelanggaran etika dilihat semakin menjadi-jadi kerana masing-masing mengejar populariti sehingga sanggup menggadai kredibiliti. Oleh itu, etika kewartawanan dicipta untuk dipatuhi, dirujuki supaya kejayaan wartawan mendapat nilai hormat dan kepercayaan yang tinggi. Sekian paparan malam ini. Setia bersama Buletin Utama setiap hari anda. Assalamualaikum dan selamat malam.